Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya hadratin Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa khususan li mu'allif hadzal kitab al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullahu ta'ala wa masyayikhina ajma'in wa walidina al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala sebab pada siang hari ini lah dapat kita bertemu setelah lebih kurang beberapa minggu kita terpaksa menangguhkan kuliah kita kan, sebab ada banyak pertumbuhan program dan sebagainya. Pertamanya saya ucapkan selamat berpuasa lah kepada semua. Mudah-mudahan puasa kita pada tahun ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Di Jordan hari ini dah masuk hari yang berapa puasa? Ketua 12. Hari ke 12. Pasti 12 Ramadan InsyaAllah tu. Kalau di Malaysia memang hari ni hari ke-12. Jadi saya tak tahulah, sebab mungkin awal sikit, mungkin lambat sikit, tak tahulah tu. Sebab sana ikut punya masalah masing-masing kan. Itu pun satu perkara juga yang antum nak kena faham. Perbahasan berkenaan dengan permulaannya bulan puasa ataupun jatuhnya satu Ramadan dan juga satu Syawal tu, dia mungkin berbeza mengikut negara. Jadi tak perlulah diisukan panjang lebar. Sebab kalau kita tengok dalam Muktamad Madhab Fiqh Syafi'i pun, dia diputuskan oleh negara tu masing-masing. Dia ikut kepada Waliul Amri. Waliul Amri, pemerintah negara tu masing-masing, atas periharan daripada mereka. Dan kalau kita tengok dekat dalam kitab Safi Nasul Najah sekalipun, Syekh Nawawi Banten dia ada buat bagi ada lima kaedah untuk kita nak mengetahui masuknya bulan Ramadan. Dan begitu jugalah 5 kaedah itu diguna pakai untuk kita nak ketahui masuknya bulan Syawal. Itu dah dia dah syarah banyak lebar. Adalah siapa yang ikut dalam program dengan Syarah Ubud, dia pun siam tu, dia dah syarah banyak lebar dalam berkenaan dengan perkara tersebut. Jadi tak perlu diisukan banyak lebar lagi lah. Terus kepada kitab Ummul Barahim kita, kita masuk kepada berkenaan dengan burhan ataupun pembuktian, hujah-hujah. Kenapa kita berpegang dengan kaedah sifat 20 ni? Apa dalil dia? Apa hujah dia? Dalil ni petunjuk, burhan ni hujah. Kalau antum ni pun fahamlah bahasa Arab kan, dalil tu petunjuk, burhan ni pembuktian ataupun hujah. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala sabar, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Kalau betullah ada Tuhan selain daripada Allah Ta'ala, maka datangkan hujah kalau betul engkau ni orang yang dalam pihak yang betul. Itu tahdid ataupun cabaran oleh Allah Ta'ala kepada orang yang musyrik ni. Kalau betul ada Tuhan selain daripada Allah Ta'ala, maka datangkan bukti. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Jadi kitab Ummul Barahim ni, yang ni lah inti dia. Inilah isi dia sebenarnya. Adapun yang kita cerita berkenaan dengan suluk ni sebenarnya mukadimah, pengenalan kepada sifat 20 tu
sekali saja sebelum ni. Adapun sekarang ni kita lihat kepada dalil yang tafsili. Walaupun dalil tafsili pun, tetapi kalau nisbah kepada umul barahid ni, dia masih ringkas. Nak pergi tafsili yang panjang lebar punya syarahan, boleh buka kepada dalam Hasyiah Dusuki, kemudian Hasyiah Syarqawi, itu semuanya syarahan-syarahan ke atas kitab Umul Barahid ni. Dan kalau nak lihat dalam syarahan Melayu pun ada. Kitab tu umur dia lebih kurang hampir 300 tahun lah. Sekarang sebahagian mengatakan bahawa Syekh ni dia tu guru kepada Syekh Daud Fatani. Syekh Daud Fatani kalau dengan zaman kita ni jarak tu lebih kurang 200 tahun. Kalau tuan guru dia tu lebih kurang dengan kita ni hampir 300 tahun. Iaitu nama dia Syekh Muhammad Zain bin Faqih Jalaluddin Al-Hakim. Syekh Muhammad Zain. Dia karang satu kitab nama dia Bidayatul Hidayah. Sama macam kitab Imam Ghazali tu. Cuma Bidayatul Hidayah Imam Ghazali ni dia syarah juga berkenaan dengan dia lebih kepada bab tasawuf. Dia lebih kepada bab tasawuf. Tapi Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Zain ni dia lebih kepada ni syarahan kepada Umul Barahid, tapi dalam bahasa Melayu, dalam versi bahasa Melayu. Kalau nak pergi yang dekat sikit dengan zaman kita, boleh buka kitab Aqidatul Najin. Aqidatul Najin Zainal Abidin bin Muhammad Al-Fatani, ataupun lebih dikenali dengan nama Tuan Minal Fatani. Itu kitab Aqidatul Najin. Dan nanti lagi mungkin kalau boleh rancangkan program, buka dengan Syekh Rauf Aqidatul Najin lagi bagus. Buka Aqidatul Najin tu lagi bagus. Untuk kitab Jawi je lah. Jadi ada juga kita sumber-sumber kita daripada kitab Jawi sendiri. Walaupun tak salah kita buka kitab Arab dan sebagainya, tapi kitab ulama Jawi kita pun kualiti dia tinggi juga. Bagus juga kualiti dia. Dan ulama-ulama Melayu kita sendiri pun ada juga kaedah-kaedah huruf-huruf mereka ni yang berbeza daripada huruf Arabi punya, Arab punya. Mana orang-orang Arab pun bertalaffuz berbunyi juga dengan contoh guru Melayu kita. Sebagai contoh macam Ustaz dah pernah sebut sebelum ni, berkenaan dengan penterjemahan sifat ma'ani dan juga sifat maknawi. Yang mana kalau ikut daripada huruf yang biasa, terjemahan yang sebelum ni, ataupun ahli bahasa daripada bahasa Arab dan Melayu, dia terjemah tu biasa saja. Kudrah dengan kuasa, ilmun dengan tahwi, dia terjemah begitu je. Tapi pergi kepada huruf Dewan Ismail, Dewan Abdul Qadir Badani ataupun Sifada'i. Sifada'i ni dia merupakan sepupu kepada Dewan Ahmad Fatani. Dewan Ahmad Fatani ni guru kepada Tok Kenali. Guru kepada Tok Kenali. Dewan Ahmad Fatani lah yang banyak jasa dia buka jalan untuk orang Melayu ni bukan sekadar belajar ke Mekah Madinah, tapi pergi sampai ke Mesir dan juga Jordan. Itu besar jasa Syekh Wan Ahmad Fatani. Dan pernah berlaku pun perselingkahan ataupun salah faham antara ulama Syekh An-Nabhani dengan Al-Afghani. Tak ingat ada berlaku perselingkahan, ada berlaku perselisihan pendapat. Maka pada ketika tu ulama-ulama Melayu ni dia tak nak ulama yang dua ni tadi berpanjangan pergaduhan dia sampai untuk ta'assub dan sebagainya. Maka mereka berbincang di Mekah dan memutuskan Syekh Wan Ahmad Fatani sebagai orang tengah untuk nak menyelesaikan masalah yang berlaku tu. Hebat Syekh Wan Ahmad Fatani ni. Syekh Wan Ahmad Fatani juga dia merupakan duta kerajaan Turki Osmania, Asia Tenggara. Dia duta. Syekh Wan Ahmad Fatani hebat dia. Dalam peristiwa perselisihan tadi nak menyelesaikan perselisihan antara Syekh Nabhani dan juga Al-Afghani tadi, maka diutuskan Syekh Wan Ahmad Fatani. Tapi Syekh Wan Ahmad Fatani bijak, dia punya orang, dia orang yang teliti. Jadi semua dalam nak menyelesaikan tu tadi, dia bawa anak murid dia iaitu Tok Kenali. Syekh Muhammad bin Ahmad Kenali Kelantan, Tok Kenali.
dibawa Tok Kenali. Dan Syekh Wan Muhammad ni dengan Tok Kenali dia berpakat. Dia buat pakatan macam ni. Dalam sebab orang tak tahu Syekh Wan Muhammad ni siapa, orang tak kenal. Dengan nama je, nama masih ada. Tapi rupa tak pernah tengok. Bukan nama sekarang ni YouTube, Facebook semua banyak. Senang kita boleh cari. Google semua ada. Gambar-gambar semua boleh kita dapat. Tapi zaman tu mana ada jenis-jenis macam tu. Jadi hanya dengan nama, tak pernah tengok rupa wajah. Maka Syekh Wan Ahmad ni tadi, dia berpakat dengan Tok Kenali. Tok Kenali jadi guru. Syekh Wan Ahmad ni jadi anak murid. Jadi Tok Kenali tu jadi Tok Kenali dalam peristiwa tu, Tok Kenali dia jadi Syekh Wan Ahmad. Jadi Syekh Wan Ahmad ni jadi Tok Kenali. Maknanya Syekh Wan Ahmad ni jadi anak murid. Dalam peristiwa tu tadi, pergi Mesir tu di Azhar tu, nak menyelesaikan masalah tu Azhar. Itu peristiwa Tok Kenali pergi ke Azhar tu. Sampai di Azhar, temulah dua syekh ni tadi, Al-Afghani dengan Nabhani ni tadi. Dalam peristiwa tu tadi, Tok Kenali yang menyelesaikan masalah tu, bukan Syekh Wan Ahmad pun. Bayangkan tu, anak murid pun dah hebat dah. Boleh cakap guru lagi. Tok guru Melayu kita hebat. Jadi bolehlah kalau ni nanti kadang-kadang tu buka lah kita Aqidatul Najib tu. Syarah panjang lebar lagi lah. Umum Barahim ni dengan syarah panjang lebar. Baik. Kita lihat kepada burhan ataupun pembuktian satu persatu daripada sifat 20 yang kita lihat sebelum ni. Maka kita lihat bagaimana kita nak betul-betul mengatakan bahawa Allah itu bersifat dengan segala sifat wajib, dan bagaimana kita nak menafikan segala sifat yang mustahil itu. Kita nafikan sifat mustahil bagi Allah Ta'ala. Nafi betul-betul, patut-patut, yakin betul-betul, nafi betul-betul, nafi yang valid, yang jazam, putus. Bagaimana kaedah dia? Jadi dia sebut kat sini. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, wa amma burhanu wujudihi ta'ala fa hudusul alami li'annahu law lam yakun lahu muhdisun bal hadasa binafsihi lazima an yakuna ahadul amraynil mutasawiyaini musawiyan li sahibihi rajihan alaihi bila sababin fahuwa wa huwa muhalun. Tadi itu dulu. Ada pun saya kata apa? Ada pun bukti, dalil, hujah, tanda adanya Allah Ta'ala itu, maknanya wujudnya Allah Ta'ala itu, apa tanda dia? Fahudusu al-alami, maka baharu sekalian alam. Alam kita dah terjemah dah. Awal dulu kita dah sebut. Alam ni ialah terjemahan mudah dia ialah kullu ma siwallah. Apa sahaja yang selain daripada Allah itu dipanggil alam. Boleh juga kita terjemahkan dengan makhluk. Sama. Makhluk pun apa sahaja selain daripada Allah itulah makhluk yang diciptakan. Alam ni pun diciptakan juga. Kalau disebut kainat pun sama juga. Penciptaan semua tu sama maksud. Iaitu kullu ma siwallah. Maka apa bukti Allah Ta'ala itu wujud? Adanya Allah Ta'ala hudusul alam. Hudus ni makna dia adanya, baharunya. Dia asal daripada perkataan hadisun. Hudusun mana adanya, diadakannya alam sekalian. Mana alam yang sekalian ada, kalau kita tengok ni termasuklah diri kita ni, menjadi bukti Allah Ta'ala itu wujud. Alam ni menjadi bukti. Sekalian makhluk ni menjadi bukti. Kenapa? Kenapa pula makhluk itu jadi bukti? Apa hubung kait? Li'annahu, kerana bahawasanya lau lam yakun lahu muhdisun, jikalau tiada ada baginya yang memperbaharukan, maksudnya jika tidak ada yang menciptakan, yang memperbaharukan, yang mengadakan alam ini, bal hadasa nafsu binafsihi, maka nescaya dia akan jadi dengan sendirinya. Maksudnya, kenapa alam ini baharunya alam? Maknanya dia alam ni yang baharu yang ada ni,
menjadi bukti Allah Ta'ala itu wujud. Apa hubung kait dia? Hubung kait dia, jika tidak ada yang menciptakan alam ini, maka nescaya alam ini terjadi dengan sendiri. Terjadi dengan sendiri. Dia kata itu, bal hadasa binafsihi. Bal hadasa binafsihi. Maka, jika tidak ada yang menciptakan alam ini, maka alam ini akan terjadi dengan sendiri. Kalau macam tu. Sebab apa? Alam ni kan ada. Kita tengok ni dah jelas depan mata kita. Alam sekeliling kita ni semua alam. Semua makhluk. Kalau tak ada yang menciptakan, maka nescaya dia terjadi dengan sendiri. Kalau macam tu, dia terjadi dengan sendiri lah. Itu logik dia. Logik dia macam tu lah. Logik saja. Dari segi logik falsafah dia orang baca. Lazimah an yakuna. Maka kalau macam tu lah, maksudnya kalau alam ni terjadi dengan sendiri lah, maka lazim akan terjadi salah satu daripada dua perkara yang bersamaan. Musawiyan li sahibihi. Lagi kalau terjemah sini roti, lagi sama dengan sahibnya, dengan taulan. Maksudnya ini rajihan alaihi bila sababin, malah berlebih pula di atas yang lainnya itu tanpa sebab. Nak faham dulu, sebelum adanya alam, nak faham apa yang Syekh nak kata ni, ahadul amrayni itu maksud dia ada dan tiada. Ada tiada. Amrayni itu dua amar ni, dua perkara ni, dua tajuk ni ialah tajuk kita pasal ada dan tak ada. Maka kalau alam ni terjadi dengan sendiri, kalau alam ini terjadi dengan sendiri, maka akan terjadilah ada dan tiada tu sama. Dia nak kata tu. Ada dan tiada tu jadi sama. Mana boleh nak kata sama? Ada dan tiada tu benda yang pelik. Ada tu kita nampak ada. Tak ada, tak ada. Macam mana pula ada dan tiada kita boleh kata sama? Padahal dua-dua ni dua perkara, ada dan tiada ni adalah dua benda yang saling melawan, saling bertentang. Saya kata macam tu. Jika alam ni boleh terjadi dengan sendiri, maka akan terjadinya ada dan tiada tu sama. Pelik tak? Dia akan jadi pelik lah. Kalau kata tak ada yang menciptakan. Jadi tajuk asal tadi cerita dia, Allah Ta'ala itu wujud. Apa dalil Allah Ta'ala itu wujud? Baharunya alam ini. Kenapa pula? Apa hubung kaitnya? Hubung kaitnya jika alam ini tidak ada yang menciptakan, maknanya kalau tak ada Tuhan, maka alam ni akan terjadi dengan sendiri. Kalau dah jadi dengan sendiri macam tu, maka lazimlah kita akan faham di situ ada dan tiada itu serentak. Sama level. Musawiyan li sahibihi, maknanya dia ada dan tak ada itu sama. Malah kadang-kadang boleh jadi rajihan. Kadang-kadang ada lebih daripada tiada, dan kadang-kadang tiada itu jadi lebih daripada ada. Pening lah. Bila sebab, maknanya dia ada ni lebih daripada tiada tanpa sebab, tiba-tiba dia boleh naik. Ataupun tiada ni boleh lebih daripada ada dengan tiba-tiba tanpa sebab. Sebagai contoh, masa anda belajar dengan Syekh Ra'uf tadi, nak faham ke ni? Kita ambil neraca, mizan, timbangan. Neraca lah yang ada dua kaki, kan dua bahu tu ada dua piring ni. Sekarang ni, tidak ada apa-apa load, tidak ada apa-apa beban pada kedua-dua ni. Maknanya dia akan duduk dalam keadaan yang musawiyan. Tiba-tiba tak ada apa-apa. Tiba-tiba yang kanan lebih tinggi daripada yang kiri. Maknanya dia kiri lebih berat daripada kanan. Ataupun kanan lebih berat daripada kiri. Tanpa sebab. Bahawa muhal. Maka itu mustahil. Maka itu mustahil. Dah faham kat sini macam ni. Apa yang saya nak kata? Kalaulah alam ini, kita nak buka yang sini tadi. Kalaulah alam ni tak ada Tuhan. Mana tak ada yang menjadikan. Tak ada muhdis. Tak ada yang muhdis, tak ada yang menjadikan dia. Kalau muhdas tu yang dijadikan. Tu faham tak tu kan? Maf'ul fa'il kat situ tu.
Apabila digunakan mim kat depan tu faham tak? Sama dengan mujahid, mujahad. Mujahid mana orang yang bersungguh-sungguh, mujahad yang disungguh-sungguh, yang sungguh-sungguh tu. Tak apa, tak nak bahas lah tu, buat sorang tu kena cari balik lah. Tak pergi faham situ. Mana fa'il, mana maf'ul. Sekarang ni kita ada muhdith. Kalau alam ni tak ada yang menjadikan, maknanya tak ada Tuhan. Maknanya tadi kita nak cerita Allah Ta'ala itu wujud. Dia kata Allah Ta'ala itu tak wujud, tak boleh faham. Kalau Allah Ta'ala itu tak wujud, maka macam mana pula alam ni boleh jadi ada? Sedangkan alam ni ada ni. Kalau macam tu, alam ni boleh terjadi dengan sendiri lah kalau macam tu. Maka alam ini terjadi dengan sendiri mustahil. Sebab kalau kata alam ni terjadi dengan sendiri, maka dia ada dan tiada tu jadi sama. Ini ada dan tiada itu jadi sama. Mustahil, kita tak boleh terima sebab ada dan tiada itu benda tetap. Dan kadang-kadang ada ni boleh melebihi daripada tiada tanpa sebab. Tanpa sebab pula. Tak boleh, mesti jadi sebab. Mesti ada sebab. Macam kita ambil timbangan tadi kan, kanan lebih berat daripada kiri. Mesti kita letakkan sesuatu baru dia jadi berat. Mesti dengan ada faktor yang lain-lain. Untuk sisi tiup angin ke apa sebagainya yang dia akan jadi goncang. Takkan tiba-tiba dia boleh berat. Takkan pokok boleh berayun. Kan sebut dalam perkataan Melayu. Takkan apa ni? Tak tahu. Aku sebelah. Pokok boleh berayun. Kalau tak ada angin. Okey. Maksudnya terjadinya sesuatu itu mesti ada sebab. Mesti ada yang menjadikan. Mesti ada yang menjadikan. Itu nak sebut itu. Maka mustahil kalau kita kata alam ini terjadi dengan sendiri. Mustahil terjadi dengan sendiri. Wa dalilun, disebut lagi, disambung lagi. Wa dalilun hudusil alam, dan dalil baharunya sekalian alam ini. Tadi kita sebut dah, adanya Allah Ta'ala itu, apa dalilnya? Baharunya alam. Maknanya alam ini dijadikan. Baharu ada alam. Kalau makhluk ni baharu ada. Apa pula dalil baharunya alam? Dalil baharunya alam ni mulazamatuhu lil a'radi al-hadisati min harakatin wa sukunin wa ghairihima wa mulazimul hadisi hadisun. Saya sebut itu. Ini dia ada bungkai, kita nak dipaham. Dia perlu pula. Ni pun ada tajuk juga, bukan ada bab mantik, ada juga bukan ada bab makinan. Dalil baharunya sekalian alam ialah lazim padanya, pada apa ni? Pada alam tu. Ada mulazamah pada dia. Makna dia adanya alam ni baharu ialah kerana lazim pada alam ini segala sifat-sifat yang baharu. Contoh sifat-sifat baharu tu saya sebut min harakatin, iaitu dengan bergerak, wa sukunin dan diam, wa ghairihima dan selain daripada dua itu, wa mulazimul hadisi, dan satu perkara yang lazim pada dia bersifat dengan sifat-sifat hadis, sifat-sifat baharu, maka dia jadi baharu. Itu kaedah usul tu. Mulazimul hadisi hadisun. Apa sahaja yang bersifat dengan baharu, makna bersifat baharu ni makna gini, kita nak faham. Alam ini baharu, makna baharu dia jadikan, makna Allah Ta'ala jadikan dia, makna baharulah, benda baharu. Macam mana boleh kita nak kata alam ni baharu? Kerana dia bersifat dengan segala sifat yang baharu, pembaharuan. Macam mana pula kita nak kata sifat-sifat baharu atau sifat pembaharuan ni? Kerana adanya harakah, gerak dan diam, kan berubah-ubah. Dan selain daripada tu, adanya laki perempuan. Lagi kalau kita nak tengok lagi, daripada lahir baby sampai kepada tua, kan ada berlaku perubahan.
perubahan macam ni, inilah yang menunjukkan sifat baharu. Mana sentiasa diperbaharui. Ataupun kalau kita nak tengok lagi masa, kita nak ambil banding masa. Masa tadi lain, sekarang ni dah jadi lain. Dan semakin bertambahlah masa, semakin bertambahlah umur, dan semakin dekatlah dengan mati. Jadi itu menunjukkan bahawa apa? Segala sesuatu yang bersifat dengan sifat-sifat baharu, sifat-sifat berubah-ubah ni tadi, maka dia tu baharu. Itulah alam. Alam ini isim dia, zat lah kalau kita nak terjemah, kita dah sebut dah dulu. Isim dia, apa sifat dia? Dia bersifat dengan segala-gala sifat baharu. Maknanya dia berubah-ubah, berpindah-pindah, bertempat-tempat, terikat dengan masa sebelum, masa selepas. Maka itu ialah sifat-sifat baharu, itu sifat-sifat makhluk, sifat-sifat alam. Maka dengan sebab alam itu bersifat dengan sifat-sifat yang baharu tadi, maka alam itu, jisim alam itu ialah baharu. Jelas nak nampak itu. Saya sebut dah. Wa mulazimul hadisi hadisun. Wa dalilu hudusi a'rabi. Dan bukti baharunya segala sifat-sifat alam tadi. Mana sifat-sifat a'rad ni maknanya sifat-sifat lah. Kan kita sebut a'rad, jauhar, a'rad sebagainya dulu. Ingat tak? Kita dah sebut dah bulan ni. Maka a'rad tu jamak dia lah. A'rad iaitu sifat-sifat baharu ni tadi. Macam mana kita nak kata baharunya sifat-sifat yang baharu ni? Macam mana kita nak buktikan? Musyahadatu taghayyuriha min adamin ila wujudin wa min wujudin ila adamin. Kita boleh lihat dengan jelas perubahan sifat tersebut. Daripada tiada kepada ada, daripada ada kepada tiada semula. Jadi dia punya khulafah dia, maka dalil Allah Ta'ala itu wujud ialah baharu alam ini. Sekalian alam ni semuanya baharu. Sekalian makhluk ni semuanya baharu. Baharu dan diperbaharui. Kerana apa diperbaharui? Kerana dia sifat dengan sifat-sifat pembaharuan. Faham ke tu? Dia tak guna istilah sikit ni. Ini istilah Melayu. Istilah Arab. Hadisun, muhdisun, muhdasun, hudusun. Tu semua. Situ. Kalau kita terjemahkan tu, nak terjemah Melayu macam mana pula? Hudusun. Pembaharuan lah. Penciptaan. Hadisun. Sifat-sifat baharu. Ataupun perkara itu sendiri baharu. Ini nampak tak? Muhdisun. Yang memperbaharui. Makna fa'il, tukang buat. Allah Ta'ala. Muhdasun makna benda tu, makhluk tu sendiri. Makhluk tu sendiri. Dan juga sifat makhluk tu sendiri. Bukan sekadar jisim dia. Arad dia juga. Muhdas, iaitu diperbaharui. Ataupun bahasa mudah disebut hudus. Lebih tepat lagi, dia kalau nak sebut muhdas dengan hudus tu lebih tepat lagi sebab dia lebih umum. Dia lebih umum. Hudusun dia guna apa ni? Apa nama tu? Apa kataan dia terlupa Ustaz? Ada istilah itu. Bukan domer. Apa nama dia? Lama dah tak bersilat dengan bahasa Arab ni. Bantu sikit. Assalamualaikum. Saya senyap ni kenapa? Ya Ustaz. Hudusun tu apa? Tak lupa pula istilah dia. Maf'ul Ustaz. Bukan maf'ul. Maf'ul tu muhdas. Boleh lah. Kita nak bagi isim. Dia isim fi'il macam tu. Hudus boleh juga. Tak apalah. Yang penting sekali kita nak sebut kita pada kita jadi tak terima lah. Iaitu bukti wujudnya Allah Ta'ala. Itu mana Allah Ta'ala itu sifat wujud. Apa bukti dia? Ialah adanya alam. Kenapa pula alam ini menjadi bukti? Sekiranya tidak ada yang mencipta
berubah-ubah, dan perubahan-perubahan itu ada yang mengubah. Satu, kemudian takkanlah dia boleh jadi dengan sendiri. Sebab kalau terjadi dengan sendiri, dia akan jadi pening. Dengan sebab apa? Berlakunya dua perkara yang saling bertentangan tapi jadi satu label. Iaitu ada dan tiada itu jadi serentak. Mana ada dan tiada boleh jadi serentak? Jantan dan betina boleh jadi serentak. Boleh? Jadi unsa. Unsa nak kata jantan pun tidak, kata betina pun tidak. Jadi hajat lagi boleh. Khunsa kita tak kata dia lelaki dan kita tak kata dia perempuan, dia khunsa, dia satu yang lain, satu yang baru. Kita kata dia lelaki tak boleh, kata dia perempuan tak boleh, pada khunsa lah. Tak boleh nak kata ada. Kalau dia tiada tapi dia kata dia ada, tapi dalam masa tak ada dia juga tiada. Itu benda. Jadilah di sini dia nak menafikan apa? Antara kalau kita nak faham, kalau kita belajar sifat wujud ni saja, kita dah boleh nafikan dah trinity dalam Kristian tu. Sudah kita nak tolak dah. Sebab apa pula? Dalam trinity Kristian dia kata tiga, tapi tiga tu satu tu tiga. Tiga tak Tuhan, tapi tiga Tuhan tu sebenarnya satu. Tapi dalam Tuhan tu sendiri ada tiga. Tak ada pula. Kita pun jadi pelik. Mana satu sebenarnya Tuhan? Yang bapa ke? Father of God ke? Ataupun Son of God ke? Ataupun Holy Ghost tu, Ruhul Kudus tu. Mana satu sebenarnya Tuhan? Yang Ruhul Kudus tu pun ada mazhab yang lain pula sebut Maryam, bukan Ruhul Kudus. Ada pelik pula dah. Ada mak Tuhan pula dah. Sebenarnya mana satu mak, mana satu anak, mana satu bapa? Pun kita nak jadi pening. Jadi itu boleh nak nolak dah. Kalau macam tu dia bukan Tuhan, dia makhluk. Sebab apa pula? Jadi ini tadi itu makhluk. Sebabnya dia tu dijadikan. Jadi itu dalil wujudnya Allah Ta'ala. Kali itu sebut dalil wujudnya Allah Ta'ala itu ialah baharu sekalian ala. Baharu maknanya tidak qadim, tidak sedia kala. Allah Ta'ala ala. Ada apa soalan? Okey ke semua? Okey ke? Yang lain? Dia macam tak ramai pula ni hari ni. Ustaz, Ustaz. Bila dia adik mesti banyak soalan ni. Yang Ustaz, ramai Ustaz yang lazaman an yakun ahadul amrayn al-mutasawiyai tu. ya. Ya, tadi nak faham di sini. Kita faham dulu amraini itu kan dua perkara. Dua perkara ni yang kita nak maksudkan dua perkara tu apa? Ada, tiada. Ada dan tiada. Jadi saya sebut tadi, jika ini takdir saja, bukan kata benda betul jadi pun. Di atas fardu takdir, kita nak takdir je. Nak takdir, nak renung, nak bagi faham. Jikalah alam itu terjadi dengan sendiri, iaitu tidak ada yang menjadikan dia, maka dia terjadi dengan sendiri lah. Okay. Kalau alam itu terjadi dengan sendiri, maka kita dapat faham di situ bahawa ada dan tiada itu ahadu amraini itu mutasawiyain. Maka antara dua ada dan tiada tadi dia jadi sama. Sedangkan ada dan tiada ni tak boleh jadi sama. Tapi dengan sebab alam ni terjadi dengan sendiri, maka ada dan tiada itu jadi sama. Alam itu juga ada dalam masa dia ada tu dia juga tiada. Kita akan jadi faham betul. Kalau kita kata alam ini terjadi dengan sendiri, kenapa pula terjadi dengan sendiri? Sebab tak ada yang menjadikan. Kalau contoh sebagai contoh, kita takdir saja kata Tuhan ni tak ada. Maknanya tidak ada
ada yang menjadikan, maka alam ni terjadi dengan sendiri lah. Semula jadi dia panggil, terjadi dengan sendiri. Teori Charles Darwin panggil itu kan. Jadi dengan sendiri, alam dia dengan sendiri. Bila ni semua faham itu. Aristotle, Plato, sebagainya semua faham itu. Alam ni terjadi dengan sendiri. Tidak ada Tuhan yang menciptakan, dia kata. Kalau macam tu, maka ada dan tiada ni, dia akan jadi sama level. Boleh ke jadi sama ada dan tiada? Kalau ada dan tiada tu jadi sama, pelik lah. Macam mana pula boleh terjadi? Sedangkan ada dan tiada tu sama. Apa tak? Padahal alam dia ada ni. Dalam masa ada ni, dia juga tiada. Boleh ke jadi macam tu? Kita pun tak boleh terima. Dan ada kalanya saya kata rajihan alaihi bila sebab. Dan kadang-kadang satu makna ada dan tiada tadi dia boleh melebihi antara satu sama lain. Kadang-kadang ada lebih daripada tiada, wujud tu lebih daripada Adam, dan kadang-kadang Adam tu boleh jadi wujud, boleh jadi lebih daripada wujud. Tapi tanpa sebab. Tak ada sebab apa-apa, pring, tiba-tiba jadi wujud. Saya nak cakap macam tu tadi tu. Wa muhal. Maka perkara ni mesti mustahil. Mustahil lah perkara tersebut boleh berlaku. Mustahil jugalah alam itu terjadi dengan mustahil. Dengan maksud alam ini terjadi dengan dijadikan. Dengan sebab dia ada kerana dia Allah Ta'ala yang menjadikan alam. Maka sekalian alam ini dia menerima. Macam mana kat sekalipun dia mesti menerima adanya pencipta. Tak boleh terjadi dengan sendiri. Sebab kalau terjadi dengan sendiri, maka dia akan jadi, kita faham, jadi pelik lah. Jadi pelik. Dia jadi pelik. Kalau alam tu terjadi dengan sendiri, bila dia nak hancur? Bila dia nak hancur? Padahal hari-hari kita tengok orang mati. Padahal hari-hari kita tengok cawan pecah, sudu patah, kereta berlanggar, ini horn untuk mendengar hari kan, contoh, ping. Kau samanya horn yang pertama dengan horn kedua tu sama dia sebenarnya. Sama, tak sama. Bila bunyi horn pertama, bunyi pula horn kedua, horn pertama tadi bagaimana? Itu bagaimana? Contoh lagi, Ustaz pernah contoh buat contoh kan, tangan ni bergerak, angkat, letak, angkat, letak. Angkat yang pertama tadi dengan angkat yang kedua ni, adakah sama? Tak sama. Kenapa pula boleh kita kata tak sama? Yang pertama tadi, bila turun saja, yang pertama tadi hilang. Kemudian angkat lagi kali kedua. Jadi yang kedua ni jadi baharu. Mana saling sentiasa diperbaharui. Macam mana pula boleh terjadi dengan sendiri? Perkara ni tadi. Kita tak boleh terima perkara tu boleh terjadi dengan sendiri. Bukti contoh mudah lagi kalau kita nak faham. Pun pernah dah saya sebut sebelum ni. Hujah oleh Imam Ahmad bin Hanbal apabila berlawan dengan Mujtahid. Saja dia datang lambat, kemudian dia beritahu bahawa aku nak datang ke tempat berdebat ni tadi, aku terpaksa kena gentah sungai. Aku tunggu di tepi sungai itu, tiba-tiba aku nampak sebatang balak ni hanyut. Balak yang hanyut tadi tiba-tiba jadi sampan. Sudahlah jadi sampan, tiba-tiba dia bergerak berdayung sendiri. Dan aku naik atas dia, tiba-tiba dia bergerak. Dah bergerak tu pula, seberang sampai ke ujung. Sampai ke seberang sana. Dan aku pun sampai pada ketika ni. Dan orang mulhid tu pun kata, macam mana boleh tiba-tiba. Bila sababin, tanpa sebab apa-apa tiba-tiba, balak tu boleh jadi sampan. Macam mana boleh jadi macam tu? Pelik, dia kata yang tu. Dan macam mana pula sampan tu boleh bergerak sendiri tanpa yang mendayung? Pelik. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal kata, itu sebablah kami sebut bahawa alam ini terjadi oleh sebab Allah Ta'ala yang menjadikan. Bukan boleh terjadi dengan sendiri. Dengan sebab itu jugalah wujudnya Tuhan. Sedangkan muhid tu tadi faham bahawa Tuhan ni tak ada. Etis. Dia nak percaya Tuhan. Muhidnya etis lah. Mana dia percaya Tuhan? Tu. Nampak tak? Boleh dia.
Boleh Ustaz? Soalan kedua Ustaz. Sila. Macam mana pula kita nak balas tujuh orang ateis tu Ustaz? Contoh dia berkaitan memang contoh dia alam tu manusia kan. Satu tu memang dia bermula ada, daripada tak ada jadi ada. Tetapi semua tu dia ada proses dia. Bukannya dia jangan kata ada proses dia. Macam alam tu, macam bumi ada cari Big Bang dia semua macam mana. Daripada plastik tu dia masuk kilang dulu, daripada kita ni, daripada elemen semua tu. Jadi kita nak balas dia Ustaz. Tanya balik, siapa yang buat proses tu? Itu ada jawapannya. Minta dia jawab. Kan dia kata suatu benda tu berlaku ada proses. Okey, siapa yang memproseskan proses tu? Dah lah. Betul tak? Terfikir tak? Sekejap tu, tak fikir. Sebab kita nampak satu sudut. Kita hanya nampak satu sudut. Bila dia lawan balik hujah kita, dia kata adanya teori itu, teori ini, proses itu, proses ini. Memanglah. Itu proses dan sebagainya, itu SOP. SOP nak bagi faham. Ya. Siapa yang buat? Yang buat SOP itu, yang buat proses itu siapa? Dia orang tak dapat fikir sampai tahap tu. Kita kata orang Islam, kita kena fikir sampai tahap tu. Sebab kita nak putuskan keraguan-keraguan tu. Faham? Sebab bila kita kata dia bergantung kepada proses, maka proses boleh berubah-ubah. Itu pasti pun pernah belajar sains mungkin tak? Dia ada pun boleh ubah, interpret lah dan sebagainya. Faham? Bila ada ini jadi itu, bila ada ini jadi itu. Dia ada pun boleh ubah. Boleh ubah maknanya apa? Dia boleh berubah-ubah. Jadi proses kejadian manusia tadi dengan persenyawaan air mani boleh berubah. Tanpa persenyawaan air mani pun boleh berlaku tak manusia? Tak boleh Ustaz? Boleh lah. Nabi Isa ada ke suami, ada ke bapa? Suami kepada Siti Maryam. Tu. Habis mana pula Nabi Isa boleh lahir? Nabi Adam, siapa bapa dia, siapa mak dia? Siti Hawa, siapa mak dia, siapa bapa dia? Ada ke pencampuran air mani? Ular daripada tungkat Nabi Musa tu, siapa bapa dia, siapa mak dia? Mana pencampuran air mani? Unta yang keluar daripada celah batu Nabi Soleh tu, unta Nabi Soleh tu. Siapa mak bapa dia? Cuba datang. Yang tu macam mana pula kita nak cerita? Padahal kalau lah mereka nak bahas, sebab tu etis dia tak percaya semua kitab, semua dia tak percaya. Dia percaya orang akal dia saja. Okey, kita bicara akal. Dia cerita akal, dia kata proses. Biasanya melalui teori-teori sains. Teori sains ni boleh berubah tak? Boleh. Boleh berubah-ubah tak? Boleh. Tapi kalau boleh berubah macam tu, boleh berubah-ubah macam tu, mana dia? Mana yang tetap? Okey, tak ada tetap. Bila tak ada tetap, kalau macam tu, lemahlah. Selalu berubah. Kenapa berlakunya perubahan-perubahan? Kerana nak semakin cantik, semakin hebat. Betul ke tak? Nak semakin sempurna. Betul ke tak? Sebab tu berlakunya perubahan. Kalau macam tu, tak menunjukkan lemah ke? Menunjukkan lemah lah. Sebab kita semakin nak mencari kesempurnaan. Maksudnya apa kita nak cari kesempurnaan tu? Sebab kita ni tak sempurna. Sebab kita nak cari sempurna. Teori itu tadi, dia nak cari lebih sempurna. Teori lebih baik, lebih senang faham, lebih betul, lebih dekat dan sebagainya lah. Jadi, yang teori awal tadi, tak sempurna lah. Kalau itu betul ke tidak? Jadi, teori yang awal tadi tak sempurna tadi, lemah tak? Lemah lah. Habis yang baru ni, kuat tak? Tak juga. Yang baru ni pun boleh lagi berubah. Jadi, dia pun boleh jadi lemah. Habis kalau macam tu, bila nak settle? Daur wa tasal tu. Telur dengan ayam, mana satu dulu? Kalau pakai teori dia. Teori tu jawab. Telur. Dia jawab telur. Habis kalau macam tu, telur tu pula ada berapa kot ayam juga.
Boleh faham? Sebab tu kita orang Jawab Islam, ayam dulu, Ustaz. kalau jawab ayam dulu, ayam pun nampak dia letak di telur lah. Mana datang dulu? Soalan sekarang ni mana datang dulu? Kita orang Islam, kita tak pandang mana dulu, mana kemudian. Kita tak pandang pun proses tu. Bukan tak pandang tu dengan sebab kita abaikan, bukan. Bukan kata kita tak pandang ketika abaikan, tidak. Kita belajar benda tu, kita faham. Kita tahu, kita boleh nampak. Proses tu kita boleh nampak. Tapi kita bukan cerita pada proses tu saja. Kita bukan terhenti pada proses. Kita nak pergi kepada siapa yang buat proses. Nampak tak? Boleh dia Itu hujah yang paling mudah. Paling mudah. Kalau orang Islam tanya pada kita, macam tu orang Muslim tanya pada kita kan, semuanya berlaku dengan proses. Okay. Kalau you kata semua ni berlaku dengan proses, siapa yang buat proses tu? Takkan proses tu buat proses tu sendiri? Pelik dah lah. Big Bang tu buat Big Bang sendiri. Macam tu. Pelik apa? Kita boleh tanya macam tu. Pening apa ni? Cakap tu lah. Okay. Allah Ta'ala. Apa tak? Jadi nanti soalan. Okey, kita tengok sikit lagi. Sama sikit lagi nak faham. Sebab adik dah cerita buat proses tadi kan. Buat proses tadi kan kita dah. Okey. Kita masuk satu lagi sifat. Burhan wujubil qidam. Ini pun boleh faham dah ni. Boleh nampak dah lah apa yang saya sebut tadi tu. Saya nak boleh nampak dah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa amma burhanu wujubil qidam lahu ta'ala, dan ada pun dalil yang menunjukkan Allah Ta'ala itu wujud tanpa permulaan. Ada qidam. Qadillah wujud tanpa permulaan. Fali'annahu, kerana sesungguhnya lau lam yakun qadiman, jika Allah Ta'ala itu tidak qadim, makna dia jika dia tu baharulah sebenarnya. Lau lam yakun qadiman, jika Allah Ta'ala itu tidak qadim, lakana hadisan, maka dia akan jadi baharu. Dan yang baharu ini fayaftaqiru ila muhdisin, dan satu yang baharu mesti berhajat kepada pencipta, mesti berhajat kepada yang memperbaharui dia. Fayalzamu dawru wa talsa'a awis tasalsudu, maka apabila berlaku begitu, maka akan berlakulah circulation. Daur wa tasalsul. Maksudnya apa kalau dalam bahasa Inggeris? Masalah hubung kaitnya. Maka akan berlakulah masalah daur dan juga tasalsul. Bukan tasalsul. Bahwa maka semuanya itu muhal, maka itu semuanya ialah mustahil. Okey, kita dah faham. Dalil Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat qidam ataupun qadim, iaitu ada wujud dia tanpa permulaan. Mana tak ada permulaan, tidak terikat masa, tak ada permulaan. Allah Ta'ala tak ada permulaan. Yang ada permulaan kita, makhluk, segala makhluk. Apa bukti dia? Bukti dia ialah jika Allah Ta'ala itu tidak qidam, makna dia tidak ada permulaan, lakana hadisan, maka dia akan jadi baru. Saya dia tu baru. Ya, segala yang baharu itu berhajat kepada yang memperbaharui. Makna boleh dia berhajat kepada yang memperbaharui. Dan kalau kata Allah Ta'ala itu hajat kepada yang memperbaharui, maka akan jadilah putaran balik. Macam mana kata putaran? Macam kita nak faham telur dengan ayam tu. Dia circulation. Saya kata telur dulu tak boleh, saya kata ayam dulu tak boleh. Ayam daripada telur juga, telur daripada ayam juga. Tu. Maka dia jadi putaran.
kita kata sekira ni kalau takdir je pun, bukan tubuh pun. Kita nak bagi wujud, nak bagi faham. Kalau Allah Ta'ala itu bukan freedom, maknanya bukan sedia kala, maka dia akan jadi baharu. Dan bila baharu ni, maka dia akan ada rotation. Dia akan ada putaran, circulation. Akan ada perubahan putaran. Mana dia akan jadi yang awal, kemudian datang balik. Kemudian jadi balik. Begitu. Jadi ada telur, ada ayam. Jadi ayam jadi telur balik. Jadi ayam balik. Jadi telur balik. Ataupun dia akan jadi tasalsul. Tasalsul ni macam mana? Dia akan jadi bungkait. Dia akan jadi berkait. Bapak kepada anak kepada cucu kepada cicit. Itu tasalsul tu. Dia akan jadi silsilah macam tu, berkait-kait, bungkait. Itu jadinya bapak Tuhan, anak Tuhan. Dan kalau kata ada anak Tuhan, siapa cucu Tuhan? Dah ada cucu Tuhan, mana siapa cicit Tuhan? Nampak tak? Dia akan jadi macam tu. Jadi semua tu yang mustahil. Makhluk betul. Dia ada daun, dia ada